Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian insya-Allah. Hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama untuk mentadabbur muka surat 55 daripada Mushaf dan hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di surah Al-Imran ayat 38 sehingga ayat 45 insya-Allah. 38 sehingga 45 surah Al-Imran. Jadi alhamdulillah, sebelum daripada kita meneruskan tadabbur kita, kita ingatkan kembali yang pertama sekali ialah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini, usaha kita ini yang sedikit ini, moga-moga Allah Taala akan menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjauhkan kita daripada Al-Quran, sentiasanya berdekatan dengan Quran, membaca Quran dan seterusnya cuba untuk memahami Al-Quran dan seterusnya menjadikan Quran itu sebagai panduan hidup kita. Dan kemudian selepas itu jangan lupa untuk menyebarkan apa yang ada dari kandungan isi Quran ini kepada semua manusia insya-Allah. Seterusnya ialah kita mengharapkan supaya kita semua yang mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf pada pagi ini, supaya kita dapat bersama-sama dalam sesi ini dapat melihat ayat-ayat Al-Quran dengan lebih perkataan-perkataan yang akan kita diskuskan insya-Allah pada pagi ini. Jadi insya-Allah bersama-sama kita akan mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sadaqallahul azim. Ayat 38 yang saya bacakan tadi, kita pada pagi ini insya-Allah akan menyambung apa yang telah kita baca sebelum daripada ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang berlaku kepada keluarga Imran. Dan keluarga Imran iaitu Hannah, sebagaimana yang kita sebutkan sebelum daripada ini, isteri Imran telah mengandungkan kepada Maryam, melahirkan Maryam. Selepas daripada itu, walaupun sebelum daripada itu dia berniat, dia bernazar untuk menjadikan anak yang dikandung tu sebagai orang yang akan berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Tetapi tiba-tiba yang didapatinya ialah anak perempuan. Jadi anak perempuan itu kemudiannya dipelihara, ditarbiahkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam sebagai bapa saudaranya, ataupun sebagai kemudian seterusnya ialah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa selepas daripada Maryam ni telah menjadi seorang yang baik dan Nabi Zakaria ni melihat banyak perkara-perkara yang pelik yang berlaku kepada Maryam ni. Sebagai contoh yang disebutkan di sini ialah Maryam ni mempunyai makanan buah-buahan daripada bukan musim. Pada musim panas dia dapat makanan musim sejuk, dia dapat buah-buahan musim sejuk. Jadi Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam daripada mana. Kemudian Maryam pada masa itu yang masih lagi muda lagi, masih sangat-sangat, kita kata nak kanak-kanak lagi, tak kanak-kanak sangat tapi disebutkan sebagai seorang perempuan yang masih lagi berumur belasan, tiba-tiba dia menceritakan bahawa buah ni adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada masa itulah maka Nabi Zakaria ni mulalah teringat apabila dia teringat, tiba-tiba terfikirlah kan, dia nak kepada anak kan. Pada masa itu dikatakan umur dia sudah 120 tahun. Jadi dan isterinya pula ialah sudah 98 tahun pada masa itu, maknanya sangat tua lah kan. Jadi Nabi Zakaria pun memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa yang kita baca pada pagi ini. Hunalika, pada ketika itu, iaitu bila melihat keadaan buah-buahan yang muncul, keadaan banyaknya perkara-perkara pelik lah, karamah yang berlaku kepada Maryam, maka dia teringatlah untuk berdoa supaya dia dapat anak juga. Jadi da'a Zakaria rabbah, dia pun berdoa pada malam hari kepada Tuhannya. Qala rabbi habli. Apa doa dia? Doa dia lah, qala, dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, habli min ladunka, berilah daripada sisi engkau. Pada ketika ini kerana apa? Kerana kalau mengikut hukum sebab dan musababnya, maka Nabi Zakaria ni memanglah tak akan dapat anak lah kan. Kalau ikutnya lah kan, ikut sebab dan musabab kebiasaannya. Tetapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tak menjadi kesalahan untuk dia berdoa kepada Allah. Jadi dia berkata, habli min ladunka, ya Allah, kurniakanlah kepada aku daripada sisi engkau.
Maknanya kau mampu untuk buat apa saja, ya Allah kan. Zurriyatan, apa yang diminta ialah zurriyatan thayyibah. Dia bukan hanya minta anak, dia bukan hanya minta zurriyat, tetapi dia nak minta zurriyah thayyibah. Thayyibah. Jadi ini adalah isyarat kan kepada kita semualah, iaitu bila kita ni nak anak ataupun kita dapat anak kan, kita ada zuriat, maka make sure, pastikan anak-anak tu adalah anak-anak yang soleh. Jangan anak-anak yang tak baik kan, anak-anak yang menyukarkan kehidupan, menyukarkan kita semua kan. Jadi kita minta doa tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita berusaha. Berusaha ni melalui, kalau kita ni mempunyai anak, ya kita dengan mendidik anaknya dengan baik kan, menjaga anak tu dengan baik kan, nak memberi makanan yang halal dan segala-galanya lah kan. Jadi itu dia kata zurriyah thayyibah. Innaka sami'ud du'a, kata Nabi Zakaria, sesungguhnya engkau ya Allah sami'un, mendengar, mujib. Sami' itu maknanya mujibud du'a maknanya. Seterusnya itu ayat 38. Ayat 39 kita tengok fanadathul al-malaikatu. Fanadathul al-malaikatu. Jadi disebut sini ialah maka pada ketika itu, selepas daripada itu, maknanya selepas daripada dia berdoa sekejap tu kan, maka tiba-tiba teruslah. Sebab fa' tu kan dalam bahasa Arabnya maknalah untuk litakib. Litakib maknanya sebentar, tak lama, maka terus berlaku benda ni, iaitu apa? Fanadathul malaikatu. Malaikat pun pada ketika itu, selepas daripada itu, nadathu, selepas dia, mana arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah, menyerunya. Jadi malaikat di sini, apakah malaikat ni? Kalau ikut malaikat di sini adalah maknanya jamak kan, sebab malakun, malaikatun. Malakun tu satu, malaikatun tu banyak. Jadi ada setengah tafsir kata ini adalah Jibril alaihissalam yang telah datang memberitahu kepada Nabi Zakaria. Tetapi satu pendapat lagi mengatakan bukan Jibril, tapi sekumpulan daripada malaikat. Jadi ini adalah pendapat-pendapat lah di kalangan ahli tafsir. Ada kata malaikat Jibril, ada yang kata sekumpulan malaikat, kerana berdasarkan kepada jamak di sini kan, iaitu plural. Jadi fanadathu. Tetapi kita insya-Allah kita membaca, kita ni kan, inilah semua pendapat-pendapat ulama yang boleh diterima insya-Allah, tak ada masalah bagi kita. Fanadathul malaikatu. Malaikat pun berseru kepadanya, wa huwa qaimun, dalam keadaan semasa tu Nabi Zakaria ni qaimun yusalli fil mihrab. Pada ketika tu dia sedang sembahyang. Sembahyang di mana? Di mihrab. Mihrab ni ialah dalam masjid lah maksudnya, ataupun satu part dalam masjid tu. Jadi dia boleh jadi dua-dua kan. Mihrab tu sama ada dalam masjid ataupun satu part tempat imam yang depan tu, yang kita panggil mihrab lah dalam bahasa Melayu kan. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah Ta'ala, apa yang diberitahu kepada malaikat tu, beritahu kepada Nabi Zakaria ialah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yubashshiruka, memberi khabar gembira kepada kamu wahai Zakaria bi Yahya. Bi Yahya, dengan seorang anak yang bernama Yahya. Ataupun ada satu pendapat kata Yahya ni adalah bukan nama ajam, tapi daripada perkataan Yahya yang hidup. Maksudnya hidup, maksudnya dia yang akan menghidupkan, nama dia tu hidup, terus dikekal dan sebagainya kan. Itu adalah pandangan ulama. Jadi dia kata Yahya. Jadi namanya Yahya, dan memang nama Yahya selepas daripada itu. Kemudian musaddiqan, selepas daripada itu disebutkan 4 sifat kepada Yahya ni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia sifat Yahya ni, anak yang akan diperolehi oleh Nabi Zakaria ni? Yang pertama sekali ialah musaddiqan bi kalimatin minallah. Dia akan membenarkan, musaddiqan, membenarkan ataupun yakin ataupun beriman, musaddiqan bi kalimatin minallah. Apa maksud kalimah daripada Allah? Ada beberapa pendapat ulama di sini maksud kalimah minallah ni. Ada yang kata Nabi Zakaria ni yang pertama sekali, pandangan yang masyhur, yang paling kuat, yang boleh diterima kan oleh ulama-ulama besar, iaitu kalimat bi kalimatin minallah ni artinya adalah Nabi Isa alaihissalam. Kerana apa? Kerana Nabi Yahya ni telah dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Sampailah Maryam tu melahirkan Nabi Isa, dan kemudian apa ni kan, sebab pada masa dia lahir ni belum lagi Maryam masih lagi belum melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Tapi jadi dia hidup selepas tu, dan sehingga dia berjumpa dengan Nabi Isa, sempat dengan Nabi Isa, dan dia beriman dengan apa yang tu. Jadi itulah dikatakan musaddiqan bi kalimatin minallah. Sebab dalam banyak tempat dalam Quran, banyak Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimatin minallah ni ialah merefer kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi itu yang pertama, sifat daripada Nabi Yahya ni. Yang keduanya ialah wasayyidan. Dia ni adalah akan menjadi sayyid. Allah Ta'ala sebut sini dia menjadi sayyid. Jadi sayyid ni maksudnya ialah penghulu dalam bahasa Melayunya. Tapi maksud sayyid yang iaitu dia akan menjadi orang-orang yang akan
yang akan diikuti oleh orang ramai. Kerana dia ni hebat, kerana dia mempunyai syaraf, dia mempunyai akhlak yang baik dan sebagainya, maka dia dimuliakan di dalam kaumnya, itu sayyidan. Yang ketiganya hasuran. Hasuran ni artinya ialah dalam tafsir Jalalain dia kata maksudnya ialah manu'an minan nisa, maksud dia. Iaitu dia ni tak berkahwin, Nabi Yahya ni, dan dia ni menjauhi daripada perempuan. Menjauhi perempuan ni maksudnya tidak bersama dengan perempuan, tak kahwin dan sebagainya. Kerana apa? Bukan kerana tak mampu, tapi kerana zuhdan, dia kata. Kerana iaitu dia ni kerana menjaga dirinya, dan kerana dia ni untuk banyak dia memelihara diri, dapat memelihara dirinya daripada perempuan. Itu maksud dia kan. Walaupun adalah Israiliyat yang mengatakan di sini apa? Yang katakan Nabi Yahya ni, dia ni lemah, katakan dia tak mampu untuk kahwin. Tak, dia bukan tak mampu untuk kahwin, tapi dia tidak mahu berkahwin. Kerana apa? Kerana dia nak inilah kan, makna sibuk dengan urusan-urusan menyampaikan Islam dan sebagainya. Jadi itu nama hasuran. Kemudian yang keempat sifatnya ialah wa nabiyyan minas solihin. Nabi Yahya ni ialah dia seorang nabi daripada orang-orang soleh, dan disebutkan bahawa Nabi Yahya ni dia ni tak pernah buat dosa, of course lah kan, sebab dia ni adalah maksum, dia adalah nabi-nabi. Dan kemudian tu bahkan dalam tafsir Jalalain disebut dia tak pernah terfikir untuk melakukan kejahatan. Jadi itulah yang disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang nabi yang minas solihin. Ayat 39 itu adalah khabar gembira yang diberitahu oleh malaikat kepada Nabi Zakaria bahawa dia akan mendapat anak yang akan Yahya tadi tu. Seterusnya ayat 40 kita tengok kan. Jadi dia pun terkejutlah. Terkejut apa? Nabi Zakaria ni kan, bila diberitahu bahawa dia akan dapat anak dan sebagainya, qala rabbi anna yakunu li ghulam. Jadi dia pun tanya ya Allah, dia kata macam mana ni? Dia kata anna ni kaifa, maksudnya kaifa, bagaimana aku ni akan dapat anak kan? Ghulam tu maknanya ialah waladun. Macam mana aku akan dapat anak? Dia kata waqad balaghani al-kibar, sedangkan telah sampai kepada aku, dia kata sampai kepada aku al-kibar. Aku ni maknanya dah tua, kibar tu makna tua, besar kan. Dikatakan umur tu kita sebutkan tadi kan, bahawa umur dia tu pada masa tu adalah 120 tahun. Makna 120 tahun ni susah nak dapat anak kan, kalau ikutnya kan. Waqad balaghani al-kibar. Dalam surah Maryam kita akan dapatilah kan, ada banyak lagi lah cerita yang lebih detail tentang Zakaria ni. Dia kata gini kan, aku ni dah tua, ubur-uban dan sebagainya kan, macam mana nak dapat anak ni. Jadi waqad balaghani al-kibar wa imraati akir. Yang kedua pula, isteri aku ni mandul. Maknanya isteri aku ni tak boleh tak dapat anak lah kan. Macam mana nak dapat anak pula kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kat sini bahawa apa saja yang Allah Taala nak buat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa-apa, semua benda boleh kan. Apa yang kita lihat atas dunia ni semua tu adalah sebab dan musabab kan. Begini tak jadi, begini tak jadi kan. Tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak buat, semua benda akan jadi, tak jadi masalah kan. Jadi dia mengadu sini, qala kazalikallahu yaf'alu ma yasha. Jadi dikatakan qala kazalikallah, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala yaf'alu ma yasha. Allah Taala boleh buat apa saja yang dia nak, tak jadi masalah kan. Masalah ni kita ni kan kena ikut hukum sebab dan musabab kan. Asbab-asbab semua tu kan. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak buat, inilah keyakinan kita kan, sebagai orang yang beriman ni kan. Tanda iman kita ialah kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat apa saja yang dia kehendaki, tak jadi masalah. Seterusnya ayat yang ke-41. Jadi dia pun hairan lah kan, macam mana dia kata ni, aku ni nak dapat anak ni kan, ya Allah kan. Terkejut, jadi dia terkejut ni, Nabi Zakaria ni. Jadi dia pun berkata kan, dia mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Apa dia kata? Qala rabbi ja'alli ayah. Ya Allah, dia kata, ya Allah, boleh tak ij'al li ayah, jadikan bagi aku tanda. Maksud tanda ni ialah apa kan, sekarang ni dia macam tak sabarlah sekarang ni kan. Ceritanya ialah kan, tanda isteri aku akan hamil ni, boleh tak tunjukkan aku apa tanda dia kan, isteri aku ni nak hamil ni. Jadi dia kata qala, lalu dikatakan kepada dia qala ayatuka makna tanda engkau. Tanda engkau ialah alla tukalliman nasa salasata ayyam. Kamu tak akan boleh bercakap. Jadi dia sebut ni pendapat yang kuat mengatakan dia tak boleh nak bercakap. Tak boleh nak bercakap dengan manusia 3 hari 3 malam. Artinya tak boleh bercakap. Maknanya dia nak berzikir boleh, bila dia nak sebut nama Allah boleh, tapi bila nak bercakap dengan manusia tak boleh.
Gitu. Jadi kecuali apa? Illa ramza. Kecuali kalau nak bercakap dengan orang, dia hanya boleh beri isyarat je. Isyarat mata ke, isyarat tangan ke, isyarat kepala ke, isyarat badan ke, tak kira lah bahasa isyarat lah. Tapi nak bercakap, kalau nak bercakap tak boleh. Tapi kalau nak berzikir kepada Allah boleh. Gitu. Tu cerita dia kan. Jadi dia tahulah sekarang ni. Inilah tanda dia. Allah Ta'ala dah beritahu inilah tanda dia. Tanda apa? Tanda bahawa dia ni akan dapat anak Zakaria tadi. Wazkur rabbaka kathiran. Jadi Allah Ta'ala sebut situ ialah dan ingatlah. Maknanya dia boleh bercakap untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang lain tak boleh. Nak bercakap dengan manusia tak boleh. Jadi sebab tu Allah Taala kata wazkur rabbaka kathiran. Sebutkanlah kan. Ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kamu ni banyak-banyak. Wasabbih bil ashyi wal ibkar. Wasabbih itu makna sallu, makna hendaklah kamu bersolatlah bersembahyanglah wahai Zakaria dengan bil ashyi wal ibkar, iaitu pada awal siang dan juga akhir siang. Maknanya pada pagi dan juga petang. Gitu kan. Jadi itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi. Jadi kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak kerana Allah Taala nak beri memenuhi apa yang telah didoakan oleh baginda tadi kan, oleh Nabi Zakaria tadi. Kemudian seterusnya izqalatil malaikah. Jadi sekarang ni kita kembali semula kepada cerita Nabi kepada cerita Maryam. Tadi dah habis cerita Zakaria. Sekarang kita kembali pula kepada Maryam. Wa iz qalat, dan ingatlah. Jadi ingatlah sekarang, ingatlah kan. Ingatlah qalatil malaikatu ya Maryam. Ketika malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryam, innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ayat ni nak beritahu bahawa kelebihan Maryam. Maryam ini adalah salah seorang daripada 4 orang yang sebelah kita sebutkan sebelum daripada ini kan. 4 orang perempuan kan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai keistimewaan yang hebat kan. Jadi malaikat berkata kepada Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki. Allah Taala telah memilih awak. Telah memilih, makna special awak ni kan. Wa tahharaki, dan telah membersihkan awak. Membersihkan maknanya kan itu daripada syirik, daripada benda-benda akhlak yang buruk. Itu maknanya kan, dari mana sifat-sifat kemanusiaan, mana manusia apa-apa keburukan yang ada pada manusia, Allah Ta'ala telah tahharaki. Allah Ta'ala bersihkan kamu wahai Maryam. Ki itu perempuan kan. Kemudian Allah Ta'ala kata wastafaki, dan pilih kamu ala nisa'il alamin. Daripada perempuan-perempuan atas dunia ini Allah Ta'ala pilih kamu. Jadi pada masa itulah makna kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Maryam kan. Makna dia paling hebatlah pada masa itu kan. Ya Maryam, jadi oleh kerana itu wahai Maryam, tengok kan. Maknanya apabila Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita, Allah Ta'ala, maka kita sepatutnya kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ni engkar, jangan kita ni sombong, jangan kita apa kan. Sepatutnya bila Allah Ta'ala beri lebih kepada kita, kita kena bersyukur lagi. Dan bersyukur tu ialah dengan apa? Iaitu Allah Ta'ala tengok kan, suruh Maryam ni, apa Allah Ta'ala suruh Maryam? Perintahkan kepada Maryam ni, ya Maryam, uqnuti maksud ati', taatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sepenuh taat. Uqnuti, kunut yang kita baca pada waktu itu mana taat. Maksudnya qanitin. Kalau kita sebut qanitin ialah orang-orang yang taat. Jadi uqnuti, wahai Maryam, uqnuti li rabbiki, kepada Tuhan kamu. Wasjudi, dan sujudlah kamu. Warka'i, dan rokoklah kamu. Ma'ar raki'in, ertinya ialah bersama-sama dengan orang rokok, iaitu sembahyanglah kamu. Jadilah kamu orang-orang yang tunduk pada Allah, orang-orang yang sembahyang kepada Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kamu ni pandai-pandai lah kan. Jangan kamu ni kan lari daripada kumpulan orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata setelah pada apa? Zalika min amba'il ghaibi. Jadi tengok kan, Allah Ta'ala setelah cerita benda-benda ni semua, Allah Ta'ala kata semua tu, cerita Maryam ke, cerita Yahya ke, cerita Zakaria ke, semua tu Allah SWT kata zalika, semua cerita-cerita tu min amba'i, daripada berita-berita al-ghaib. Mana kita tahu kan, kalau ahli sejarah sekarang ni kan, kalau dia nak tahu cerita-cerita ni, dia akan gali sana, arkeologi sana kan, dia pun buatlah andaian kan. Dia kata peristiwa ni gini. Dia kata peristiwa ni tak betul, entah tak betul, tak tahu lagi kan. Tengok kan, tiba-tiba jumpa pula dah dinosaur yang terbesar pula di Australia baru kemarin kan. Kita tengok, jadi maknanya kan macam-macam lah kan, itu andaian, jadi andaian kan. Tetapi apa yang berlaku lepas ni kan, pada Nabi Adam ke, pada Nabi Nuh ke, pada Nabi Hud ke, pada Nabi Saleh ke, pada Nabi, apa yang tak nampak, apa yang kita bergantung sepenuhnya kepada Al-Quran. Apabila Allah Subhanahu Taala cerita dalam Quran, maka itu adalah yang paling betul. Yang lain tu tak pastikan. Jadi sekarang ni kita balik cerita kita sekarang ni, Allah Subhanahu Taala kata itu adalah zalika
min amba'il ghaib. Semua tu adalah merupakan cerita-cerita yang amba'il ghaib, peristiwa-peristiwa yang ghaib, yang nuhihi ilaik, yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Ilaika tu ila Muhammad. Wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum. Ketika mereka tu mencampakkan, yang kita ceritakan semalam kan, iaitu mencampakkan dalam sungai Jordan tu, iaitu mencampakkan aqlamahum kan, pen-pen mereka tu kan, dalam tu nak tengok kan siapa yang akan berhak lah untuk untuk mendapat memelihara, mentarbiah Maryam ni. Jadi dia kata situ kan, adakah kamu wujud pada masa tu? Kamu tak ada kan? Makna peristiwa-peristiwa ni Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kamu. Iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Siapakah yang akan dapat mentarbiah Maryam tu? Jadi kamu tak ada, tapi Allah Taala ceritakan wa ma kunta ladaihim iz yaqtasimun. Dan begitu juga kamu tak tahu kan, kamu tak wujud pun ketika apa? Ketika mereka ini berdebatkan, berebut-rebut kan, nak mengambil Maryam tu kan. Yaqtasimun maknanya bertelagah kan, siapakah yang layak, berebut kebaikan kan, maksudnya kat situ kan. Jadi seterusnya ialah Allah SWT sebut sini iz qalatil malaikatu ya Maryam. Ingat lagi, jadi banyaklah cerita Maryam ni kan, kita tengok kan. Jadi kita kumpul-kumpulkan cerita Maryam ni kat sini, insya-Allah kan kita akan nampak kan real peristiwa tu yang berlaku tu kan. Jadi Allah SWT sebut sini iz qalatil malaikatu, ketika malaikat iaitu Jibril lah berkata, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubashshiruka bikalimatin minhu. Allah Ta'ala memberi khabar gembira kepada kamu wahai Maryam. Dengan apa? Bikalimatin minhu, dengan kalimah. Kan sekali lagi kan, tadi kita dah sebut dah kalimah kan, yang tadi tu Nabi Yahya tu dia akan musaddiqan bikalimatin. Dia akan beriman, dia akan percaya kepada kalimah. Jadi apa maksud kalimah sini? Maksudnya ialah Nabi Isa alaihissalam. Jadi sekarang ni sampai kepada cerita Maryam ni. Jadi malaikat datang kepada Maryam, malaikat beritahu kepada Maryam, ya Maryam, innallaha yubashshiruka. Sekarang malaikat datang memberi khabar gembira kepada Maryam. Wahai Maryam, happy lah kamu kan. Kamu ni nanti insya-Allah tak lama lagi akan dapat anak kan, bi kalimatin minhu. Dengan satu kalimah daripada Allah kan. Jadi kalimatin minhu itu nama dia idafat. Kalau dalam bahasa Arab lah, orang belajar bahasa Arab kan, idafat ni ada dua. Idafatul, apabila diidafatkan kepada Allah, apabila disandarkan satu perkataan tu kepada Allah, dia sama ada idafat tu idafat sifat, idafat sifat ataupun kadang-kadang idafat itu nama dia idafat tashrif nama dia. Ini untuk orang belajar bahasa Arab sajalah kan. Yang pertama nama dia idafat sifat. Yang kedua idafat tashrif. Jadi kalau kita sebut macam Baitullah makna rumah Allah. Bukan makna rumah Allah tinggal di situ, bukan. Tapi maksudnya ialah tashrif kan, rumah tu yang dimuliakan kerana apa? Kerana dia adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Baitullah ataupun Ruhullah, disebutkan Ruh Allah, bukan makna ruh tu Ruh Allah, bukan. Tapi nama dia idafat tashrif. Itu orang belajar bahasa Arab lah kan, insya-Allah kan, untuk lebih detail. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala berkata wa kalimatin minhu. Diberi khabar gembira kepada Maryam. Wahai Maryam, kamu akan dapat anak. Anak ini berkalimat anak ini nama dia ismuhul al-Masihu Isa bin Maryam. Nama anak ni ialah apa? Al-Masih, gelaran dia. Isa nama dia Ibnu Maryam, anak kepada Maryam. Jadi dalam ayat ni dia nak sebutkan bahawa apa? Bahawa Maryam Isa ni memang tak ada ayah kan. Jadi ayah dia bukan ayah dia, tapi emak dia ialah Maryam. Jadi sebab tu dibankan kepada Maryam. Orang biasa memang ban kepada ayah kan, tapi dia ni ban kepada emaknya kan. Wajihan. Wajihan artinya ialah zajah gitu. Zajah maknanya yang mempunyai kehebatan. Jadi maksud kehebatan sini ialah ulama tafsir kata ialah an-nubuwah. Dia ni Allah Taala beri dia beritahu kepada Maryam sekarang ni dia adalah wajih. Anak kamu ni adalah wajih. Wajihan, jadi dalam erti kata bahawa dia ni akan diberikan menjadi nabi, sebagai mempunyai kenabian fid dunia, di atas dunia dia menjadi nabi, wal akhirati, dan di akhirat tu dia akan mendapat syafaat dan juga darajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu maknanya di dunia pun dia dapat kehebatan sebagai wajih, dan di akhirat pun dia akan dapat, iaitu dengan syafaat, dengan kemuliaan dan sebagainya.
wa minal muqarrabin, dan Allah Taala kata dan dia juga adalah salah seorang daripada muqarrabin, iaitu orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itulah kita kan, insya-Allah sesi kita pada hari ini muka surat 55. Jadi jangan lupa insya-Allah, seperti biasa jangan lupa insya-Allah untuk share apa yang kita dapat pada hari ini. Share saja link ni, insya-Allah dapat pahala insya-Allah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih lagi insya-Allah kepada semua yang telah memberi sumbangan kepada pihak yang kita sebutkan di situ, iaitu Pertubuhan Muslim Proaktif yang telah berusaha untuk menyebarkan video ni. Dan kepada semualah siapa-siapa yang nak membantu pihak PMP, Pertubuhan Muslim yang Proaktif daripada Malaysia, silakan insya-Allah berbuat demikian. Ada dituliskan di situ akaun dan semua kan. Insya-Allah moga-moga kita dapat memberi sahan sedikit kan kepada orang-orang yang nak menyebarkan video ini. Terima kasih kepada semua, kepada sahabat semua. Wallahu a'lam bissawab. Jumpa lagi insya-Allah di dalam muka surat 56. InsyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.